Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Jong Hui Ying. Tajuk pembentangan kumpulan kami adalah bahasa sopan sudah semestinya berbeza dengan bahasa tidak sopan. Bincangkan dari aspek pemilihan kata. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya sendiri, Siti Nurliana binti Samingin, pemegang matrik 150714, diikuti oleh saudara Abdul Rahim bin Minhad, pemegang matrik 151709, saudara Fawaz Ilman bin Syahrulail, pemegang matrik 151927, saudara Muhammad Azri Faiz bin Nur Haisyam, pemegang matrik 154969, saudari Nur Syuhaili binti Abdul Syukur, pemegang matrik 152237, dan saudari Nurul Alia Farahana binti Zakaria, pemegang matrik 151323. Sebelum kita pergi lebih lanjut, eloklah sekiranya saya menerangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pemilihan kata. Pemilihan kata atau istilah lainnya dikenali sebagai diksi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemilihan kata ialah penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan sesuatu idea atau peristiwa secara bertulis maupun lisan. Penutur yang memilih ungkapan yang tepat semasa bertutur akan memudahkan pendengar memahami idea yang ingin disampaikan oleh penutur itu sendiri. Terima kasih kepada saudari Nurliana. Salam sejahtera. Saya Nur Syuhaili binti Abdul Syukur, pemegang nama matrik 152237 akan meneruskan kepada pembentangan ini. Seterusnya, definisi bahasa sopan. Bahasa sopan merujuk kepada bahasa yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan semasa berkomunikasi dengan orang lain, sama ada secara lisan ataupun tulisan. Kosakata yang digunakan oleh bahasa sopan ialah sopan, halus, bertata susila dan mengandungi nilai-nilai hormat yang tinggi yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu mesej. Seterusnya, kita beralih kepada ciri-ciri bahasa sopan. Ciri-ciri bahasa sopan mempunyai 4, iaitu yang pertama, penggunaan ungkapan bertata susila. Penggunaan ungkapan bertata susila ialah ungkapan kosakata yang halus yang digunakan dalam lisan atau tulisan. Yang kedua, penggunaan kata ganti nama diri biasa. Menggunakan kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga dan kata ganti nama diri diraja. Yang ketiga, penggunaan intonasi dan gaya yang sesuai. Penggunaan intonasi yang betul akan menentukan makna kata yang sopan. Bahasa badan dapat menerangi hal yang sedang diperkatakan. Dan yang terakhir, penggunaan bentuk sapaan, gelaran dan rujukan kehormat. Bentuk sapaan mestilah berpadanan dengan kedudukan atau taraf yang disapa demi menjaga kesopanan sewaktu berbahasa. Sekian itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Nur Alia. Terima kasih diucapkan kepada saudari Syuhaili dan saya akan meneruskan untuk bahagian faktor-faktor bagi bahasa sopan. Yang pertama, tahap pendidikan sangat mempengaruhi penggunaan bahasa sopan kerana ilmu yang dipelajari itu akan sentiasa meningkatkan sifat merendah diri seseorang. Kerana semakin banyak ilmu yang diperolehi, maka tahap pengetahuannya terhadap adab dalam berbahasa akan sentiasa terjaga. Yang kedua ialah dari segi taraf sosial, iaitu berkaitan dengan pasangan untuk berkomunikasi. Kebiasaannya, ungkapan sapaan akan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi bagi menghormati antara satu sama lain. Kemudian, faktor situasi, terutamanya situasi rasmi. Bahasa sopan akan dipraktikkan berdasarkan beberapa situasi rasmi seperti dalam upacara rasmi, pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran dan pendidikan. Faktor yang terakhir pula ialah hak penguasaan bahasa bagi setiap individu. Bahasa sopan sebenarnya melibatkan pelbagai bahasa termasuklah bahasa yang baik, sopan, beradab, berperibadi mulia dan menghormati pihak yang lain. Jadi, mereka akan lebih terdorong untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang lebih sopan. Seterusnya beralih kepada contoh bagi bahasa sopan. Terdapat beberapa contoh yang digunakan untuk merujuk kepada bahasa sopan. Yang pertama dari segi gelaran panggilan iaitu bonda yang bermaksud ibu, adinda pula merujuk kepada gelaran adik. Bagi contoh ungkapan bertata susila pula seperti menghembuskan nafas yang terakhir untuk menggantikan perkataan mati, dan yang kedua pula ialah orang rumah bagi menunjukkan seorang isteri. Baiklah, saya menyerahkan bahagian selanjutnya kepada saudara Fawaz. Terima kasih diucapkan kepada saudari Alia Farahana atas pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Kini,
Saya, Fauz Imam bin Sahrul Lail, ingin menyambung perbincangan tentang definisi bahasa tak sopan. Bahasa tak sopan merujuk kepada kosakata dan ungkapan yang digunakan adalah bersifat kasar dan keras sehingga boleh menyebabkan sukar untuk diterima oleh pendengar. Seterusnya, saya juga ingin membentangkan tentang ciri-ciri bagi bahasa tak sopan. Dalam pada itu, ciri bagi bahasa tak sopan yang pertama ialah ragam bahasa. Secara umumnya, ragam bahasa dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk penemplakan, herdikan, sindiran dan tidak mempunyai sebarang kiasan dalam bahasa tersebut, yakni tidak disebutkan secara tepat dan jelas. Contoh bagi ragam bahasa ini adalah seperti pengecut, jangan jadi pengecut. Kalau benar-benar anak jantan, muncullah. Selain itu, ciri bagi bahasa tak sopan yang kedua ialah penggunaan tata bahasa yang tidak betul. Hal ini demikian kerana bahasa tak sopan akan menggunakan ayat-ayat yang tidak lengkap dan mempunyai kesalahan dari segi penggunaan tata bahasa jika dilihat dari sudut kesesuaian bagi setiap perkataan yang tertentu. Contoh bagi penggunaan tata bahasa yang tidak betul pula adalah seperti tidak perlulah lepak-lepak di tempat motosikal. Kini, saya ingin menyerahkan kepada saudara Azri Faiz bagi meneruskan perbincangan ini. Terima kasih kepada saudara Fawaz di atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan menyambungkan pembentangan ini kepada ciri-ciri bahasa tak sopan yang berikutnya dan faktor-faktor kewujudan bahasa tak sopan. Bagi ciri yang berikutnya ialah ciri intonasi di dalam bahasa tak sopan. Untuk ciri ini, kita akan memperlihatkan perbezaan intonasi di mana intonasi seseorang penutur itu digunakan lebih tinggi dan kadang-kadang menunjukkan emosi yang marah atau kurang senang penutur terhadap orang lain. Ciri yang berikutnya, iaitu ciri yang terakhir di dalam bahasa tak sopan ini, ialah penggunaan kata ganti nama diri. Di dalam bahasa tak sopan, kata ganti nama diri yang digunakan juga tidak menunjukkan keharmonian, malah menunjukkan penutur itu lebih menguasai daripada pendengar. Misalnya, menggunakan kata ganti nama diri seperti aku dan engkau. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor-faktor kewujudan bahasa tak sopan. Terdapat dua faktor wujudnya bahasa tak sopan ini, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Bagi faktor dalaman, ianya berpunca daripada terbit daripada individu itu sendiri seperti pengaruh dan didikan keluarga serta sikap dan emosi seseorang itu. Bagi faktor yang pertama ialah pengaruh dan didikan keluarga. Urusan penjagaan dan didikan anak-anak kurang dititik beratkan. Sebaliknya, ada yang menyerahkan sepenuh tanggungjawab ini kepada penjaga anak-anak mereka seperti pengasuh dan juga pembantu rumah. Sikap sambil lewa, iaitu tidak mengambil berat, inilah menjadi punca kenapa wujudnya bahasa tak sopan ini, di mana apabila anak-anak mereka kurang didikan, mereka akan memprotes dengan cara mengeluarkan kata-kata yang kesat dan kasar apabila bercakap dengan mereka. Faktor seterusnya ialah faktor emosi dan sikap penutur itu sendiri menjadi punca kepada kewujudan bahasa kurang sopan ini. Contohnya, sikap suka menunjuk-nunjuk, akan kehebatan diri dan ego akan menimbulkan rasa sombong atau angkuh dalam diri individu itu. Apabila ini berlaku, individu tersebut lebih cenderung untuk menggunakan kata-kata yang kasar dan kesat apabila berinteraksi dengan orang lain. Hal ini demikian kerana mereka berasa mereka berada di tempat atas daripada orang yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Azri Faiz atas pembentangan itu tadi. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan mengenai faktor-faktor luaran bagi bahasa tak sopan. Terdapat beberapa faktor luaran yang telah mewujudkan penggunaan kata tidak sopan. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya. Seperti mana yang kita tahu, rakan sebaya merupakan orang yang paling rapat dengan kita selain daripada ibu bapa dan kaum keluarga. Pergaulan yang bebas dengan rakan sebaya yang bermasalah akan menyebabkan mereka turut terpengaruh dengan gejala yang tidak baik. Kebiasaannya, golongan ini akan menggunakan kata-kata yang kasar dan kesat apabila berkomunikasi sesama mereka, dan hal ini akan menyebabkan mereka mudah terikut dengan gaya percakapan tersebut. Seterusnya, faktor luaran yang kedua pula adalah pengaruh persekitaran. Kebiasaannya, pengaruh persekitaran ini disumbangkan oleh masyarakat dan kehidupan sosial yang berlaku dalam sesuatu komuniti seperti variasi dan dialek. Selain itu, masyarakat bandar juga turut terdedah dengan penggunaan bahasa tak sopan disebabkan oleh arus kemodenan dan teknologi yang berlaku. Misalnya, percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah mewujudkan bahasa rojak dalam kalangan penduduk bandar. Hal ini berlaku apabila seseorang individu yang tidak mahir berbahasa Inggeris tetapi ingin terus menggunakannya. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai contoh-contoh bahasa tak sopan. Perkataan tidak sopan juga dikategorikan sebagai perkataan yang tidak mematuhi peraturan linguistik dalam bahasa Melayu.
Antara contoh perkataan yang tak sopan yang sering menjadi ikutan para remaja ialah ungkapan bodoh, bahalul, celaka dan mampus yang digunakan untuk menegur dan mengejek. Manakala ungkapan wah, lu, beb dan woi yang digunakan untuk menyapa seseorang individu. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Siti Nurliana. Sebagai kesimpulannya, pemilihan kata yang tepat dalam sesuatu pertuturan adalah amat penting kerana melalui pemilihan kata yang tepat dalam pertuturan dapat membezakan seseorang itu sama ada bertutur dalam bahasa sopan atau sebaliknya. Sekiranya seseorang itu menggunakan kata-kata yang baik dengan intonasi yang rendah, menunjukkan seseorang itu bertutur dalam bahasa yang sopan. Secara tidak langsung, ianya juga dapat menjaga kemurnian dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.